Okey, kita sambung bahagian D, part yang pertama. Okey, set yang ke-9. Okey, so markah 75, ada 7 soalan. Okey, terdiri daripada bab 1, 2, 5, 8 dan 9. Okey, so soalan yang pertama, soalan 1A, soalan yang melibatkan indeks. Okey, kita ada nombor 4 dengan 16. So, asas yang madam akan gunakan ialah asas 2. So, kat sini kita ada 2 kuasa, 2 tu 4. So, kita dah ada kuasa asal X. So, dia jadi 2 kuasa 2X. Tolak dengan 6 darab dengan 2 kuasa X. Tolak 16 sama dengan 0. So, madam let 2 kuasa X sebagai A. So, kat sini dia jadi A kuasa 2. Tolak 6A. Tolak dengan 16 sama dengan 0. Okey, so kita fakturkan. Okey, boleh tekan kalkulator. Okey, so yang pertama kita dapat A darab A. 8 darab 2, 16. So, kat sini negatif, kat sini positif. Jadi, nilai A yang pertama ialah 8. Nilai A yang kedua ialah negatif 2. So, tadi kita ada 2 kuasa X sama dengan 8. 8 ialah 3 kuasa. Okey, 8 ialah 2 kuasa 3. So, dari sini kita boleh buat kesimpulan. Nilai X kita yang pertama ialah 3. Okey, kemudian kita ada yang kedua. 2 kuasa X sama dengan negatif 2. Okey, di sini positif, di sini negatif. Jadi, jawapan yang kedua ni kita reject. Okey, kita reject jawapan yang kedua sebab kalau nak tahu sebab dia, sebab contohnya pelajar nak gunakan log to the both side. So pelajar tulis 2 ln kuasa 2 ln 2 kuasa X. Yang bahagian kiri ni cuma apabila pelajar nak tulis ln negatif 2 ni dalam matematik, benda ni, penulisan ni adalah salah. Jadi, apabila kita nampak berbeza tanda, yang ini tambah, yang ini tolak, terus kita reject jawapan tersebut. Selesai. So, kita tengok dulu kod-kod ada apa-apa yang berbangkit. Tengok dulu. Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 1B. Kalau asas tidak ditulis, bermaksud soalan ini mempunyai asas 10. Jadi, kesimpulannya kat sini, kedua-dua asas ialah base yang sama. Jadi, madam boleh ambil perut dia, X kuasa 2 tambah 3 ni, terus kita samakan dengan 2X tambah 18. Kita susun biar dia jadi persamaan kuadratik. Tolak dengan 18 dengan 3 dapat 15. Kita fakturkan. X darab X. 5 darab 3 dapat 15. Negatif 5, positif 3. So, dari sini, madam dapat 2 jawapan. Yang pertama, 5.
Dan yang kedua ialah negatif 3. Okey. Kemudian, Madam kena buat proses semakan. After checking, okey, kita semak. Kedua-dua jawapan adalah tepat, iaitu X sama dengan negatif 3 dan satu lagi X sama dengan 5. Okay. So, cara nak semak ialah kita ambil nombor ni, kita ganti di sini dan juga di sana. Okey, seandainya kedua-dua jawapan positif, so kita terima jawapan tu. Okey, begitu juga dengan X sama dengan 5. Kita perlu gantikan nilai dalam soalan asal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bab 2. Okey, kita kembangkan persamaan di sebelah kiri. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tolak 9 lebih kecil sama dengan 2X kuasa 2 tolak 9X tambah 20. Okey, so bila Madam bawa ke sebelah sini, kat sini akan jadi ada baki lagi X kuasa 2 tolak dengan 11X. Sebelah kiri negatif 8. So, datang sini dia akan jadi positif 28. Okey, kalau kita tak selesa tanda nilai kosong berada sebelah kiri, kita boleh pindah. Lebih besar sama dengan kosong. Jadi, Madam padam tanda di depan. Okey. Kemudian kita faktorkan. Okey, kita faktorkan, kita dapat X tolak dengan 7. Satu lagi X tolak dengan 4. Lebih besar sama dengan kosong. Madam guna graphical method. So, kita akan ada dua nilai, iaitu 4 dan juga 7. Okey, kawasan berlorek berada di bahagian atas. Okey, di bahagian atas. Yang ini pun bahagian atas. Jadi, jawapan kita untuk soalan ini, dia nak dalam bentuk, kita tengok dalam bentuk set ataupun dalam bentuk interval. Sebab ada dua cara untuk menulis jawapan akhir. Okey. So, soalan nakkan jawapan dalam bentuk interval. So, kita tulis sebagai kita ambil pen. So, jawapannya yang pertama negative infinity. Kemudian dia akan berhenti dekat 4, close. Or dia bermula dari nombor 7 until infinity. Okey, tu soalan nombor 2A. Dia memang nak jawapan dalam bentuk interval. Okey, seterusnya. Soalan 2B. Soalan 2B, Madam lebih suka tulis absolute di depan. Absolute 4 tolak 3X lebih kecil sama dengan 4 tambah 5X. Jadi senang Madam nak pecahkan. Yang pertama positif 4 tolak 3X kurang sama dengan 4 tambah 5X. Okey, kalau nak senang, Madam buat simbol macam tu. Jadi D, huruf D tu bermaksud A and D.
Dan satu lagi, negatif nilai itu lebih kecil sama dengan 4 tambah 5x. Okey, bila Meda selesaikan yang ini, yang belah sini jadi kosong. Okey, yang belah situ jadi kosong. So, kat sini akan jadi 8x. Jadi, x lebih besar sama dengan kosong. Okey, yang kedua, negatif 4 tambah 3x kurang sama dengan 4 tambah 5x. So, kat sini jadi negatif 8. Kat sana jadi 2x. Jadi, x kita dapat lebih besar sama dengan negatif 4. So, Meda lukis garis nombor. Okey, kita ada nombor negatif 4 dengan nombor kosong. Okey, lebih besar sama dengan kosong. Yang kedua, lebih besar sama dengan negatif 4. Okey. Bila kita kita cari nilai, nak cari perhubungannya n, bermaksud Meda kena cari kawasan yang bersilang. Okey. So, kawasan bersilang bermula daripada sini. Okey, dia mula dari situ. Dan inilah kawasan yang bersilang sehingga infinity. Jadi, jawapan kita untuk soalan ini ialah, jawapannya ialah x lebih besar sama dengan kosong. Okey. Selesai. Okey, next kita pergi kepada soalan seterusnya. Iaitu dia dah bagi kat kita fungsi gubahan dan juga fungsi isteri. Okey, yang ini isteri. Isteri pakai tudung. Okey, dia bagi isteri. So, sekarang dia tanya suami. So, kalau kita nak cari fungsi f, senang saja. Okey, dia akan sama dengan 9. Kemudian kat sini adalah nilai G songsang kuasa 2 tambah dengan 6 darab dengan G songsang. Jadi, kita kena carilah apakah nilai G songsang. Okey, kalau kita nak congak dari sini, G inverse ni dari sini. Boleh je, ya? X ni memang menjadi perkara asas. Kalau di sini tambah 1, maka di sini akan jadi tolak 1. Okey, kalau di sini darab dengan 3, di sini akan jadi bahagi dengan 3. Mudah saja untuk cari inverse. So, kita akan gantikan inverse di sini. So, Meda akan dapat 9 darab dengan X tolak 1 per dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 6 darab dengan X tolak 1 per dengan 3. Okey. Yang ini kita jangan potong lagi. Sebab yang ini dia akan jadi 9 darab X tolak 1 kuasa 2 per dengan 9. Okey. Tambah dengan 3 darab 1, 3 darab 2. Tambah dengan 2X tolak 2. Jadi, jawapannya 9 Meda boleh potong. Meda akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah 2X tolak 2. Okey, kita tengok ada nilai yang dah mati ni. Okey, ni dah mati. Jadi, jawapan akhirnya ialah X kuasa 2 tolak dengan 1. Inilah dia nilai fungsi.
Okey, selesai soalan 3A. Okey, 3B. Madam nak cari dulu range bagi fungsi f. Okey, kalau Madam boleh tulis. Okey, Madam akan tulis dia sebagai E kuasa 2X tambah dengan kosong. Jadi, kita boleh tahu nilai range untuk f ini bermula daripada kosong sehingga infinity. Cluenya diberikan oleh nilai di sini. Okey, kemudian Madam nak mencari fungsi songsangan kepada f. Okey, fungsi songsangannya, jadi kita kena buat f of f inverse x sama dengan x. Tu dia punya asas dia. Okey, so kita ikut suami dia dulu. Suami kata E kuasa 2F inverse sama dengan X. Okey. Sekarang Madam nak turunkan kuasa tu, Madam kena guna ln. Ln E kuasa tu dia akan turun depan. 2F inverse sama dengan ln X. 2F inverse sama dengan ln X. Sebab ln E sama dengan 1. Jadi, kalau kita tinggal F inverse seorang-seorang, dia akan jadi 1/2 ln X. Inilah dia jawapan untuk fungsi songsangan bagi f. Kemudian, Madam nak cari composite function untuk G of f inverse. Okey, kita follow G. G kata 1 tolak isteri. So, kebetulan isteri tadi kita dah dapat dah. 1 tolak 1/2 ln X. So, kat sini kita akan masukkan nilai F inverse. Okey. Ini adalah jawapan untuk fungsi gubahan G of F inverse. Okey, next. Kita nak cari fungsi bagi G of G. Sama dengan 1 tolak X. Dan nilai yang akan masuk di dalam ini ialah G juga. 1 tolak X. So, jawapannya akan jadi 1 tolak X. Okey, 1 tolak dengan 1 tambah dengan X. So, jawapan akhirnya ialah X. Okey. Kemudian, kita nak cari G of F. Kita akan follow G. G kata 1 tolak. Okey, so kat sini yang akan masuk dalam ni ialah F. So, kita gantikan nilai F. Kita akan dapat E kuasa 2X. Okey, ini adalah fungsi gubahan G of F. Okey, selesai soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 4, iaitu kita nak buat pembezaan. Okey, pembezaan. Okey, kemudian dia suruh cari yang pertama dy dx dulu, lepas tu baru cari nilai. Okey.
So, kita labelkan dahulu. Okay, kita nak buat nombor 1. Yang ini nombor 2. Yang ini nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Okay, jawapan nombor 1. Nombor 1 jawapannya 2x. Nombor 2, 6y dy dx. Okey. Tolak dengan, okey, nombor 3 kita kena buka akaun tunai dulu. Okey, nombor 3. U sama dengan 2x, V sama dengan y, U prime sama dengan 2, V prime sama dengan dy dx. So, kita dapat 2y. Kat sini kita dapat 2x dy dx. So, kita ganti kat sini. 2y tambah 2x dy dx. Okey, tolak dengan kosong nombor 4 sama dengan kosong nombor 5. Okey, Madam buka dulu kurungan. 2x tambah 6y dy dx tolak 2y tolak 2x dy dx sama dengan kosong. So, Madam faktorkan dy dx ni, nanti dia akan dapat 6y tolak 2x. Kat sebelah sini kita ada 2x. Okey, kat sebelah sini kita ada 2y tolak 2x. Jadi, dy dx kita akan jadi 2y tolak x per dengan 2, 3y tolak x. Okey, so kita permudahkan. Okey, kita potong 2 dengan 2. Okey, tu jawapan dia. Okey, kemudian hence evaluate. Okey, soalan suruh kita evaluate. Okey, Madam guna ruangan yang ada saja. Okey, dia bagi nilai x sama dengan 2, nilai y sama dengan 3. Jadi, kita nak tahu nilai dalam bentuk angka, kita ganti ni jadi 3 tolak 2 per dengan 3 dak 3, 9 tolak dengan 2. Jadi, nilai dy dx ialah 1 per dengan 7. Okey, cuba tengok. Okey, boleh? So, pelajar bebas sama ada nak bawa ke kiri ataupun kanan bebas. Okey, jawapan akhirnya memang tetap sama dengan 1/7. Okey, next. Soalan seterusnya. 4B. Dia bagi satu persamaan lengkung. Kemudian disuruh cari nilai x dengan y. Diberi dy dx sama dengan 0. Okey, so yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, yang pertama, 2x tolak. Kita guna yang contoh tadi pun tak apa. Okey, yang contoh tadi kita dapat 2y tambah 2x dy dx. Contoh 4a tadi. Tambah 4y dy dx sama dengan 0.
Okey, untuk soalan ni, dia tak minta kita jadikan dy dx sebagai tajuk. Okey, dia dah bagi nilai dy dx. Dah bagi sama dengan kosong. So, kita akan dapat 2x tolak 2y. Okey, sama dengan kosong. Jadi, kat sini kita tahu nilai x sama dengan y. Jadi, kita akan masukkan semula nilai ini ke dalam soalan asal. Okey, kita masuk dalam soalan asal. So, dia akan buat, dia akan jadi x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2. Kerana nilai y itu adalah x. Tambah dengan 2x kuasa 2 sama dengan 4. Okey, kemudian ni dengan ni mati. So, kemudian ada nilai x kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan tambah tolak 2. Bila x sama dengan tambah tolak 2, y juga akan jadi tambah tolak 2. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita ada 2 pasang nilai. Okey, soalan seterusnya 4B. 4B yang kedua. Okey, madam nak selesaikan. Okey, soalannya berbunyi begini. Dia suruh show pembezaan peringkat kedua seperti ini. Okey, kita nak show. Okey, tadi kita buat daripada yang pertama tadi, kita stop sampai sini. Lepas tu kita ganti nilai. Kali ini dia nak suruh kita teruskan. Okey, sehingga pembezaan peringkat yang kedua. So, madam tulis dulu yang ini. 2x tolak 2x dy dx tolak 2y tambah 4y dy dx sama dengan kosong. Okey, so kita nak buat lagi sekali proses pembezaan. Okey, yang pertama kita dah dapat jawapan. Yang pertama ialah 2. Okey, so untuk buat yang kedua, okey, yang kedua nilai u ialah 2x, nilai v adalah y prime, u prime sama dengan 2. V prime adalah y double prime. So, kita dapat 2y prime. Kat sini kita dapat 2xy double prime. So, jawapan yang kedua ialah tolak dengan 2y prime tambah dengan 2xy double prime. Jawapan yang ketiga tolak 2 y prime tambah dengan, okey, kita kena buat yang keempat. Nilai u ialah 4y, nilai v ialah y prime, u prime adalah 4y prime, v prime ialah y double prime. So, kita akan dapat 4y prime, y prime. Yang ini kita dapat 4y, y double prime. Okey, so tambah dengan 4y prime, y prime. Tambah dengan 4y, y double prime sama dengan kosong. Okey, so kita cuba kembangkan. 2 tolak 2y prime tolak 2x y double prime tolak 2y prime
tambah 4 y prime tambah 4y y double prime sama dengan 0. Okey, kemudian saya kumpulkan yang ada y double prime. Untuk y double prime, okey, nilai yang kita ada ialah negatif 2x dengan positif 4y. Okey, so saya boleh tulis dia sebagai, kita letak 2 kat depan ni. Okey, kemudian kat dalam ni akan jadi negatif x positif 2y. Okey, kemudian kita ada nilai positif y prime kita. Y prime kita negatif 2y prime. So, negatif 4 y prime. Settle. Kemudian kita ada tambah 2 tambah 4 y prime kuasa 2 sama dengan 0. Okey, kita boleh bahagikan semua sebutan dengan 2. So, dia akan dapat y prime, y double prime. So, dia jadi kat sini negatif x tambah 2y tolak 2y prime tambah 1 tambah 2 y prime kuasa 2 sama dengan 0. So, saya susun, dia akan jadi 1 tambah 2 y prime kuasa 2 sama dengan, sama dengan, bila kita bawa ke sini, dia akan jadi positif x, negatif 2y, y double prime, tambah dengan 2y prime. Maka, terbukti. Cuma Madam susun kanan, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. So, kita boleh tukar. Okey. Selesai soalan nombor 4 B2. Soalan terakhir, kita nak guna first principle. So, f prime x sama dengan limit h approaches 0, 2x tambah dengan h kuasa 2 tolak x tambah dengan h tolak 2x kuasa 2 tambah x bahagi dengan h. So, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 4hx tambah 2h kuasa 2 tolak x tolak h tolak 2x kuasa 2 tambah dengan x bahagi dengan h. Okey, so kita tengok dahulu sebutan yang akan mati. Yang pertama, 2x kuasa 2 mati, negatif x, positif x. So, sebutan lain, dia akan mengandungi unsur h. Okey, kita boleh faktorkan. Okey, kita faktorkan, kita akan dapat limit h approaches 0. So, bila kita faktorkan, di sini cuma tinggal 4x tambah 2h tolak 1 per dengan h. Kita boleh matikan h dan kita gantikan
nilai H dengan kosong. So, kita akan dapat 4X tolak 1. Kemudian, kita gantikan X dengan 2. Kita akan dapat 8 tolak 1 sama dengan 7. Okey, selesai soalan 4C. Okey, kita selesai part B yang pertama.